Dari Raub ingin ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun diatur pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha, Puan Siti Azlina binti Saari, Pengetua SMK Bandar Tasik Puteri. Yang dihormati, Puan Fatimah binti Mat Yusof, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bandar Tasik Puteri. Puan Nur Uyun binti Azhar, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Maimun binti Salam, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Ketua-ketua bidang, guru-guru, para ibu bapa serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Memburu rusa diseri menanti, memburu pula di waktu malam. Kini tiba saat yang dinanti pelancaran program aktiviti Nilam. Nilam ialah kata singkatan bagi nadi ilmu amalan membaca. Selawatan ilmu dapat ditimba melalui amalan membaca. Pada hari yang bertuah ini, sekolah kita, SMK Bandar Tasik Puteri, akan melancarkan program pelancaran Nilam dan Hanis. Untuk menyempurnakan majlis kita pada hari ini, dijemput Saudara Ahmad Firdaus untuk menyampaikan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, wa innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis pelancaran Nilam dan Hanis peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Puteri yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya faqlu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Firdaus. Semoga niat dan usaha kita melalui program ini akan sentiasa diberkati, insya-Allah. Kini tiba masa yang dinantikan dengan segala hormatnya menjemput Puan Siti Azlina binti Saari, Pengetua SMK Bandar Tasik Puteri untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program pelancaran Nilam dan Hanis peringkat sekolah pada tahun 2022. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bersempena dengan pelancaran Hari Nilam 1 Selangor. Sebenarnya Nilam adalah akronim daripada perkataan ya, gabungan perkataan nadi ilmu amalan membaca. Dan program Nilam ini merupakan gabungan ataupun adunan semua aktiviti membaca, ya, galakan membaca yang dijalankan di semua sekolah di seluruh negara sebenarnya. Baik, seperti yang kita telah sedia maklum, program Nilam ini merupakan program menggalakkan ya, minat membaca buku yang sebenarnya telah lama dijalankan di semua sekolah di seluruh negara, bermula sebenarnya pada tahun 1999. Oleh hal demikian, saya amat berharap semua murid ya, juga guru ya, dapat benar-benar menghayati ataupun memahami objektif program ini. Seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan oleh pusat sumber sekolah secara aktif, ya,
yang telah seperti mana yang telah dirancang oleh Jawatan Kuasa Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Puteri. Sebagaimana yang kita semua ketahui juga, ya, pembangunan dan kemajuan sesuatu bangsa itu kerana ketinggian penguasaan ilmu, ya, dalam dan juga pembinaan budaya ilmu yang cemerlang dalam sesuatu bangsa itu. Jadi bagi memastikan budaya membaca ini dapat menjadi satu amalan kepada kita semua, program Nilam ini dirasakan ataupun salah satu program yang sangat membantu untuk menggalakkan murid-murid dan juga warga sekolah sebenarnya menjadikan amalan membaca ini satu sumber untuk penguasaan ilmu dalam diri masing-masing. Baik, sebelum itu juga dalam program Nilam, murid-murid dan guru juga sebenarnya penekanan kepada murid lah, ya. Murid boleh memilih bahan-bahan bacaan dalam pelbagai genre seperti bentuk-bentuk buku digital, ya. Sekarang ni kita tidak hanya berfokus kepada buku semata-mata, tetapi bahan bacaan digital juga, ya, boleh menjadi bahan pilihan kepada murid-murid untuk meneruskan ataupun menjadikan amalan membaca ini satu amalan yang sebati dalam diri masing-masing. Baik, selain itu saya yakin guru pusat sumber dan juga guru-guru Jawatan Kuasa Pusat Sumber Sekolah ini telah menyediakan pelbagai aktiviti dan program untuk memastikan program Nilam di sekolah ini berjalan lancar, ya. Selain itu, saya juga difahamkan pelbagai ganjaran dan sijil serta hadiah-hadiah yang istimewa disediakan, ya, kepada murid-murid yang berjaya membaca dengan jumlah yang banyak, ya, dan itu juga sebenarnya sebagai satu galakan untuk murid-murid menyahut semua program dalam program Nilam yang dianjurkan oleh Pusat Sumber Sekolah. Baik, saya juga, ya, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua warga SMK Bandar Tasik Puteri, khususnya kepada penyelaras, ya, Pusat Sumber Sekolah, Puan Tayyibah, Puan Khairiah dan juga semua AJK Pusat Sumber Sekolah yang telah berjaya menjalankan program Nilam, ya, sepanjang tahun sebenarnya, bukan saja pada hari ini, walaupun banyak, ya, disebabkan kekangan PKP, program Nilam ini saya dapati masih terus dilaksanakan walaupun secara atas talian, ya, dan sekarang dalam sekolah telah pun bersemuka. Saya harap program ini akan terus berjaya dan juga mendapat sambutan daripada semua. Akhir kata, sebelum saya akhiri ucapan saya ini, saya ingin petik kata-kata seorang sastrawan Arab, ya. Buku itu diam apabila engkau menghendakinya diam, ya, berbicara apabila engkau menghendakinya berbicara, dan ia tidak akan mengganggu kalau engkau sedang bekerja, tetapi apabila engkau berasa kesepian, ia akan menjadi teman baikmu dan sesungguhnya buku itu tidak bermuka-muka. Ya, saya rasa itu saja daripada saya. Tahniah sekali lagi daripada saya dan teruskan amalan membaca ini kerana membaca itu jambatan ilmu. Baiklah, dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran Nilam dan Hanis ataupun Hari Nilam 1 Selangor bagi SMK Bandar Tasik Puteri tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaya budaya kita, bina berat membaca.
Baiklah, sekarang mari kita berkenalan dengan guru-guru Pusat Sumber Sekolah dan AJK tertinggi pengawas Pusat Sumber pada tahun 2022. Mari kita saksikan video ini. Sekarang, kita akan dihiburkan dengan dua persembahan bicara buku, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris daripada Saudari Faridatul Farhana dari kelas 2 KAA 1 dan Saudara Muhammad Daniel dari kelas 2A2. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Faridatul Farhana binti Zamzuri dari Sekolah SMK Bandar Tasik Puteri. Mangsa Cinta, sebuah cerita kisah benar yang dikarang oleh Syasha Ali dan Rashila Nurain ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang menjadi mangsa perdagangan manusia di atas kisah cinta kakak kandungnya sendiri. Bilangan muka surat buku ini ialah 116 muka surat. Anak nombor 2 daripada 2 orang adik-beradik yang manja, ceria dan disayangi semua. Itulah gambaran yang sesuai buat gadis bernama Nadrah. Namun, bermula hari itu, segalanya makin tinggal sejarah. Selepas mengikuti kakak dan abang iparnya bercuti ke Thailand, kehidupannya berubah 360 darjah. Mata yang dahulunya bulat, kini menjadi lemah dan kuyu. Rambut panjang mengurai, habis bertukar pendek berkutu. Pakaian yang dahulunya berjenama dan bergaya, sekarang hanyalah sepasang persalinan yang lusuh dan kepam berbau. Muka yang dahulunya bulat kini berubah kurus cengkung. Tangan yang dahulunya penuh dengan aksesori gelang kini sudah kudung. Sejak dia dijual kepada Encik Tim, ketua penjenayah terkemuka Thailand, dirinya dipaksa untuk menjadi bahan uji kaji dos dadah terbaru pula. Tidak cukup dengan itu, dia bukan sahaja dipaksa menjadi pengemis, malah pengedar dadah. Hampir setiap hari Nadrah berdoa agar kisah hitamnya disebabkan manusia yang bertopengkan syaitan ini bertemu dengan satu cahaya sinar kehidupan yang selama ini dia impikan. Sepanjang Nadrah di bawah pengawasan Encik James, kepalanya telah dibotakkan, tangannya telah dipotong sebelah dan kakinya kedua-dua sudah tiada. Selepas itu, dia diambil pula oleh Encik Tim untuk menjadi pengedar dadah. 6 tahun Nadrah hidup dalam kegelapan. Akhirnya dia bertemu dengan sinar cahaya kehidupan. Menjadi asbab kebebasan Nadrah apabila bapanya Encik Nordin telah menyetujui untuk menyertai satu lawatan hari keluarga yang dianjurkan oleh syarikatnya sendiri ke Thailand. Semasa berada di Thailand, seorang pengemis telah datang dan menawarkan diri untuk mengelap kasut Encik Nordin. Kusut masai pengemis ini dengan hanya berbakikan satu sahaja belah tangan, Encik Nordin telah menolak tawaran gadis malang ini. Namun, apakan daya, firasat seorang ibu tidak pernah mengecewakan. Hati Puan Raudah kuat mengatakan bahawa itu ialah anaknya, Nadrah. Tanpa berfikir panjang, Puan Raudah terus berlari dan memeluk pengemis itu tadi sambil mengingatkan bahawa dia adalah ibunya. Ya, tepat firasat seorang ibu. Itu adalah Nadrah. Bermula detik itu, bebaslah Nadrah daripada kisah hitamnya. Kak Nora dan Abang Jo pula telah dipenjarakan selepas semua rahsia yang selama ini disimpan rapi akhirnya terbongkar. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini ialah pertama, wang bukanlah segala-galanya. Tapi dia menjerumuskan lagi Kak Nora dan Abang Jo ke kancah kehinaan dan kesengsaraan yang lebih dahsyat lagi. Kedua, janganlah mudah berputus asa. Kerana selepas hujan, pasti ada pelanginya. Maka doakanlah yang baik-baik sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and everybody. My name is Muhammad Dini bin Sulaiman. I am studying in SMK Bandar Tasik Puteri from class 2A2. Today, I would like to share an interesting synopsis of the storybook with title Life of Pi.
Life of Pi is a Canadian philosophical novel by Yann Martel. The novel contains 352 pages. The book is published in 2001. The content of book is divided by 3 parts. Part 1 is narrated in the first person by Pi, who grew up as a Hindu, discovers Christianity and Islam. He choosing to practice all 3 religions simultaneously. Pi is an Indian boy from Pondicherry. Pi's parents decide to move the family to Canada on June 21, 1979. They set sail in a cargo ship, along with a crew and many cages full of zoo creatures. At the beginning of part 2, the ship is beginning to sink. The ship and all crew with the creatures fell into the ocean sea and slowly disappeared. Pi saved his life when he used a lifeboat. Pi soon finds himself along with a zebra and orangutan and hyena in the lifeboat. His family is gone. The storm subsides and Pi facing his difficult situation. Pi clings to the lifeboat and asks a tiger, the Chewbacca, to join him. He realizing his mistake in bringing a wild animal leaps into the ocean. The day passed slowly and the lifeboat's passenger coexist worryingly. Part 3. Pi and Richard Parker struggling together to save their life until the boat reached an strange island during the day. Pi and Richard Parker ran back into the boat when they found something strange happen at the island. Pi and Richard Parker seems to be together safely and respect each other. Finally, they washing ashore on a Mexican beach. Richard Parker runs off and the villagers take Pi to a hospital. Okay, now, what is the moral of the story, The Life of Pi? First value, forgiveness is always the right choice. Pi lost everything by no fault of his own. For some people, this could create resentment and anger, but he managed to take it all in stride and forgive the situation. To hold on to the anger and pain would be to let the situation control his life. Second value is don't give up. Whatever it is you are committed to, there will be obstacles along the path. When we truly believe in achieving our goal, you can give up, no matter what happens. And last but not least, love and care animal. We need to treat our animal friends with more respect. We will see bigger change in other area of our life well. For anyone who hasn't seen or read Life of Pi and isn't concerned about having the ending spoiled, Pi's adventure concludes in a Mexican hospital bed, where he is interviewed by a pair of Japanese Ministry of Transport officials. The agents tell Pi that his story, which includes multiple animal companions and a carnivorous island, is too unbelievable for them to report. So Pi tells them a different version of the story, one that paints a much darker and emotionally disturbing version of events. After both stories have been shared, Pi leave it up to the viewer or reader to decide which version they prefer. That's all from me. Thank you. Sekian persembahan bicara buku daripada saudari Faridatul Farhana dan saudara Ahmad Firdaus yang penuh dengan info yang menarik untuk kita jadikan teladan. Tidak cukup dengan itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan oleh Pusat Sumber Sekolah pada tahun ini dengan iringan lagu Mari Membaca. Awal Tuhan ialah membaca, menuntut ilmu di seluruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan membaca. Apalah nama andai tak
tanpa ilmu. Apalah mahkota bermatanya palsu, tanpa membaca cacatlah indah. Tanpa ilmu kemanalah kita. Dengan berakhirnya tayangan video itu tadi, maka tamatlah program pelancaran aktiviti nilam dan Hanis SMK Bandar Tasik Puteri bagi tahun 2022. QR kod kehadiran akan diberikan selepas ini. Guru-guru dan murid-murid diminta untuk mengisi kehadiran. Banyak membaca, luas pengetahuan, jadikan nilam sebagai nadi ilmu. Sekian, terima kasih.